Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Sadaqallahul azim. Terima kasih Tuan Nazir, yang saya hormati seluruh ahli-ahli jawatan kuasa dan pegawai-pegawai masjid, tuan pengurusi MPKK dan ahli jawatan kuasa, tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita mencari sakinah. Jadi sebelum kita cari sakinah dalam ceramah ni, kita cari sakinah dalam majlis ilmu ni dulu. Ni pakat takut nak duduk lama-lama ni, corona pula gitu. Kita baca doa yang Nabi suruh baca supaya tak jadi apa-apa pada kita. Baik, 1, 2 mula. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Ni doa yang diajar oleh Nabi SAW. Baca selalu tiap-tiap hari, tiap-tiap pagi bangun tidur, lepas solat dan sebagainya. Allah pelihara kita, tak payah kita nak susah hati ke dan sebagainya. Ini ajaran daripada Nabi SAW. Doa, ud'uni astajib lakum, minta pada aku, kata Allah, aku makbulkan permohonan kamu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ayat yang saya bacakan tadi, ud'uni astajib lakum, doalah pada aku, serulah pada aku akan mustajabkan permintaan kamu. Kenapa? Sebab Allah lah yang berkuasa di atas tiap-tiap sesuatu. Allah lah yang bagi jadi tiap-tiap sesuatu. Kalau Allah yang berkuasa, dialah yang menjadikan tiap-tiap sesuatu, maka apa-apa benda pun kita mintalah pada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pada Engkau ya Allah kami ni sembah, pada Engkau ya Allah kami ni minta tolong. Bila sebut tentang sesuatu benda pun minta pada Allah, termasuk sakinah, termasuk ketenangan, termasuk kedamaian, kebahagiaan. Kalau kita nak cari di mana akan ku cari ganti, yang tu kita tengok cerita Piramli lah. Minta kepada Allah, di mana nak dapat sakinah? Allah berfirman di dalam surah Al-Fath ayat 4. Huwallazi anzalas sakinah, dialah yang menurunkan kepada kamu sakinah fi qulubil ladzi, kepada orang yang beriman. Fi qulubil ladzina amanu liyazdadu imanan ma'a imanihim, dialah yang menurunkan sakinah ke dalam hati orang-orang beriman, supaya ditambahnya lagi perasaan iman mereka itu bersama dengan orang-orang yang telah beriman. Subhanallah tuan-tuan. Dalam ayat ni ada beberapa perkara yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, dialah yang menurunkan sakinah. Allah kata huwa tu dia tu balik pada Allah. Jangan tuan-tuan balik huwa tu balik pada kita pula. Sebab hari ni ada ustaz yang duk dakwah huwal awwalu wa akhiruhu, al awwalu wal akhir. Dia kata balik pada kita manusia. Dah tu balik pada Allah. Huwa tu, qul huwallahu ahad, katakanlah dia tu yakni Allah ahad. Huwa tu balik pada Allah. Huwa. Jangan tuan-tuan pula duk sebut huwa tu balik pada Allah. Huwa tu nanti tuan-tuan duk zikir pula huwa. Ada yang zikir pula hu pula. Bila tanya apa siapa? Huwa. Kalau mati jadi hu. Jadi dia pun zikir hu. Apa tu? Sebut nama Allah. Sebutlah nama Allah. Allah. Yang duk sebut hu pasal apa? Sebab ada orang yang zikir hu. Tu burung hantu. Hantu pula. Tuan-tuan, Allah Ta'ala kata nombor 1, dialah yang menurunkan, huwallazi, dialah yang menurunkan, anzalas sakinah, yang menurunkan keterangan. Maknanya manusia ni tuan-tuan, dia tak boleh bagi ketenangan.
Kita ni tak boleh bagi ketenangan. Tuan-tuan rasa tenang dengan rumah? Alhamdulillah Ustaz, rumah saya sendiri lapang Ustaz. Hutang tak ada, apa pun tak ada, lapang hidup saya, tenang Ustaz. Tenang apa? Tak bocor. Tenang apa? Jiran nampak ular masuk dalam rumah melalui tingkap. Kita balik kerja, jiran bagi tahu. Leha, aku nampak tadi ular masuk dalam rumah kamu. Ular apa? Tak tahu lah, tapi kuning-kuning macam terung selah. Masuk ke tingkap kamu, ya Allah. Panggil bomba. Bomba cari satu rumah, tak jumpa. Agak-agak makcik nak tidur dekat rumah malam tu. Tobatlah tak tidur tuan-tuan. Tidur kat hotel. Selat-selat dibakarnya rumah tu sebab tak jumpa ular. Ular masuk dalam rumah dan tak jumpa ular, kita tak tenang lah. Di mana tenang tuan-tuan? Bibi kata, bapa ularnya besar bawah katil bapa. Buka tilam, buka katil, tak jumpa ular. Allah, tak tenang. Tuan-tuan ni bunuh ular. Ular datang rumah, bunuh. Lepas bunuh, jiran datang. Din, orang tua-tua cakap, kalau kita bunuh ular, dia tu ada kawan. Ular tu datang untuk bela tau. Oh, sudah. Agak-agak macam mana tuan-tuan? Lalu ke makan nasi? Tak lalu tuan-tuan. Ular ni ada kawan. Siap kamu Din, tak tahulah kamu. Pindah, tak duduk ceras, pindah ke kajang. Tak duduk kajang, pindah ke ceras. Bila pindah ke ceras, orang cerah pula beritahu, Din, ular sekarang pandai naik bas. Udah mampu tuan-tuan, tak tahu nak cakap lah. Mau pindah ke Australia lepas tu. Kita nak dapat ketenangan ni tuan-tuan, Allah kata dia yang bagi. Apa yang kita dapat ni belum tentu lagi mendatangkan ketenangan kepada kita. Maka bila kita faham Allah yang bagi ketenangan, maka nak dapat ketenangan, ikut jalan Allah. Siapa yang tak ikut jalan Allah, bukan saja dia tak tenang di dunia, sampai hari kiamat tak tenang. Ulang balik. Siapa yang tak ikut jalan Allah, bukan kata di dunia ni tak tenang, sampai kiamat tak tenang. Siapa yang tak ikut jalan Rasulullah, bukan sekata di dunia ni kelam kabut, hari kiamat lebih-lebih kelam kabut. Tak ikut Rasulullah ya. Allah Ta'ala sebut benda ni dalam surah Al-Furqan ayat 27, ayat 28. Ahli neraka ni menyesal. Duk cakap dekat Tuhan, duk cakap sama-sama sendiri. Dia kata, ya laitani ittakhir, kalaulah aku dulu, ittakhir, kalaulah aku dulu mengambil jalan Nabi sebagai jalan, aku selamat. Tapi silap, aku tak ambil jalan Nabi, aku tak ikut jalan Rasulullah. Hari ni aku susah dalam neraka. Allah Ta'ala sebut terang-terang tuan-tuan. Pilih jalan mana yang kita nak ikut. Ikut jalan Nabi sebagai jalan kita, ikut jalan Rasul sebagai jalan kita, maka datanglah ketenangan kepada kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila sebut tentang Dia yang menurunkan ketenangan, Allah yang berikan ketenangan, maknanya kita buat cara yang Allah Ta'ala redha. Tenanglah tuan-tuan, kita dah sembahyang maghrib. Apa rasa sekarang? Apa rasa sekarang sembahyang maghrib? Tenang. Cuba belum sembahyang. Tuan-tuan naik bas, driver bas belum berhenti nak sembahyang. Kita sewa bas rombongan, dah pukul 8.30, bas ni tak berhenti lagi driver ni. Oi driver, bila nak berhenti? Belum sembahyang maghrib. Hati tak tenang. Dia kata kita buat jamak takhir. Bila dah solat, lega rasa tuan-tuan. Ini orang yang ikut perintah Allah, dia akan lega. Orang yang tak ikut perintah Allah, dia susah hati. Ni tuan-tuan sekarang ni tutung aurat, tenang. Kak Leah, Kak Tipah, Kak Tijah tutung aurat, tenang hati. Bayangkan orang pakai skirt. Nak duduk pun tak tenang, terkangkang kan orang ambil gambar pula. Terselak kain kang, angin tiup, tak senang duduk.
Nak duduk susah, nak berjalan susah sebab pakai skirt. Tapi makcik-makcik pakai jubah, dalam jubah ada seluar panjang pula, lompat parit pun boleh. Allah Ta'ala dia buat sesuatu undang-undang supaya kita rasa tenang. Tadi Tuan Nazir sebut, tak lama lagi kita nak sambut Ramadan. Siapa-siapa yang nak taja orang iftar, buka puasa, siapa-siapa yang nak buka puasa, nak taja orang, mailah taja di masjid kita. Kita tengok orang buka puasa tu, kita rasa apa? Malam ni kita yang menaja jamuan iftar, jamuan buka puasa, 300 orang duk buka puasa dekat kaki lima masjid. Allah, kita duduk dalam kereta, tengok orang makan tu kita rasa seronok, tenang. Suami isteri duduk dalam kereta, 300 orang ada tu leha. Makan jamuan kita malam ni, alhamdulillah. Tu yang abang tak puasa. Oh sudah. Sebab abang dapat 300 pahala buka puasa. Isteri kata, apa yang malang nasi aku ni. Aduh, abangnya tenang, awak tak tenang kata dia. Aku tak tenang lah tengok lelaki bodoh macam ni. Dia tak puasa, macam mana nak letak pahala puasa dia? Kita menaja orang berbuka puasa, kita tengok orang makan tu pun tuan-tuan, kita rasa tenang. Bila kita buat sesuatu benda yang Allah Ta'ala suruh buat, tuan-tuan akan rasa tenang. Tuan-tuan dah habis umrah, ambil gunting kecil, gunting rambut. Kemudian gunting pula rambut isteri pula. Baca doa, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Apa rasa? Rasa tenang. Seronoknya tuan-tuan. Sebab itu kalau nak dapat ketenangan, apa jalan dia? Ikut jalan yang Allah Ta'ala suruh ikut. Surah Al-A'raf ayat 3. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tazakkarun. Ikutlah kamu jalan-jalan yang telah Allah turunkan kepada kamu. Jangan ikut jalan lain. Tapi sayang, sedikit sangat daripada kamu yang mengambil peringatan. Rupa-rupanya tuan-tuan, dalam banyak-banyak ni kata Allah, yang nak ambil jalan untuk ikut jalan Allah ni, kata Allah, sikit. Qalil, sikit je. Mudah-mudahan kita termasuklah yang sikit. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan sikit. Golongan yang ambil peringatan Allah ni, kata Allah, tak ramai pun. Ramai apa? Ramai tak nak ikut. Ini tak payahlah, ini tak payahlah. Dia tak nak ikut. Awal-awal lagi dah Nabi cakap, kalau ada penyakit yang boleh membawa wabak macam taun, yang dalam kampung tu jangan keluar, dan orang luar jangan masuk dalam kampung tu, supaya penyakit tadi tak menular. Beribu tahun lepas Nabi cakap. Nabi cakap berapa lama dah tuan-tuan. Yang duduk di situ, duduk dan diam situ, jangan keluar. Yang di luar jangan masuk. Datang kepada kita penyakit macam-macam ni tuan-tuan. Wuhan lah, corona lah, sekejap-kejap tukar nama saja, lepas ni tak tahu tukar nama apa pula. Kita kata tak apa, belum berbahaya, boleh. Tak apa, boleh datang, sila. Sekarang nak sembahyang Jumaat pun susah. Kalaulah kita balik kepada agama Allah dulu-dulu, tenang nak kita? Tenang. Masalah kita hari ni nak sembahyang tak tenang, nak bersalam tak tenang. Elok nak tak boleh. Begini pula tuan-tuan. Dah suruh elok dah tangan tu. Begini pula kata dia. Astagfirullahalazim. Salam pun tak tenang dah sekarang. Kalaulah kita balik dulu-dulu. Saya heran tuan-tuan hari ni, orang tak mau ikut agama. Dan orang letakkan orang agama ni tak tahu di mana pun. Apa krisis pun, orang agama tak tepi-tepi. Krisis politik, kelang kabut, ada panggil orang agama bagi nasihat. Yang panggil pakar ekonomi. Prof melihat kedudukan sekarang ini bagaimana ya dari... Tanya pula pada orang yang sains politik. Prof melihat keadaan kita. Cuba tanya pada ulama. Boleh tuan bagi tahu apa solution yang terbaiknya daripada sudut agama. Bincanglah. Barulah rasa tenang politik. Panggil orang politik nasihat. Dinasihatkan oleh orang agama. Agama menasihatkan.
Ad-dinun nasihah, bukankah agama itu nasihat? Setiap satu jalan penyelesaian ada di dalam Quran. Dalilnya apa? Ya ayyuhallazina amanu atii'ullah. Wahai orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasul, wa ulil amri minkum, fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah war Rasul. Taatlah kamu pada Allah, taatlah kamu pada Rasul dan pemerintah kamu. Dan jika kamu ada pertikaian, jika kamu ada masalah, kembalilah kepada Allah dan Rasul. Rujuklah pada Allah dan Rasul. Dia menyelesaikan masalah kamu. Tenang semua masalah. Masalah kita sekarang, kita dah tahu kita ni daripada mana. Kita ni datang daripada Allah. Habis tu kenapa tak minta Allah selesaikan masalah kita? Kita ni Allah Ta'ala jadikan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita akan balik kepada Allah. Kenapa tak minta pada Allah selesaikan masalah kita? Tuan-tuan, ni ada elektrik, blackout, gelap masjid. Tuan-tuan nak telefon siapa? Syabas. Pejabat Syabas ke? Elektrik blackout pula masjid. Mana Syabas reti buat tuan-tuan elektrik terbakar? TMB lah, sebab TMB yang buat benda ini. Begitulah tuan-tuan, kalau kereta rosak, pergilah jumpa pemain kereta. Yang tuan-tuan pergi jumpa pemain lain tu buat apa? Akhirnya dia bukan menyelesaikan masalah, serabut perut kita tuan-tuan. Bila kita tidak mengambil jalan yang dibawa oleh Allah dan Rasul, dia bukan menyelesaikan masalah, dia menyusahkan lagi masalah kita. Yang pertama, siapa yang bagi sakinah? Allah. Yang kedua, ayat ni bagi tahu apa? Al-Fath ayat 4. Allah kata, dialah yang menurunkan anzalas sakinah. Anzala ni maknanya turun. Turun tu maknanya daripada atas ke bawah, tu turun. Satu lagi Allah guna perkataan dalam Quran yang membawa maksud hampir sama dengan turun, ialah ihbit. Ihbit dalam surah Al-A'raf ada, dalam suratul Baqarah ada. Qulna bitu minha jami'a. Surah Al-Baqarah. Surah Al-A'raf qala fahbit minha 13. Qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas saghirin. Allah kata pada iblis, ihbit, nyah kamu daripada syurga. Tak layak kamu ni duduk dalam syurga, kamu ni sombong. Tak layak. Keluar. Allah gunakan perkataan ihbit. Baik, tuan-tuan cuba tengok. Dua perkataan yang membawa maksud yang sama. Satu, turun. Nama dia anzala, aku turunkan. Satu lagi, turun juga, tapi membawa maksud ihbit, turun. Dua ayat ini membawa maksud yang sama, turun dan turun. Tetapi kenapa turun berbeza, anzala dan ihbit? Anzala diturunkan sesuatu yang baik. Allah Ta'ala menggunakan perkataan nazala, yanzilu. Allah Ta'ala suruh gunakan perkataan anzil, aku turunkan. Anzala, aku turunkan. Kalau turun dalam bentuk yang tak cantik, Allah gunakan perkataan ihbit. Nampak tak tuan-tuan? Allah dua perkataan yang membawa maksud yang hampir sama, tetapi perkataan tidak sama. Pertama, nazala, turun. Turun, Allah gambarkan sebagai ayat yang baik-baik. Allah gunakan perkataan turun. Contohnya apa? Hujan. Dialah yang menurunkan hujan. Allah Ta'ala sebut benda ni dalam surah, dalam banyak ayat dalam Quran. Dialah yang menurunkan hujan. Yanzilu minas sama'i ma'a. Dialah yang menurunkan hujan. Lagi, Al-Quran. Tanzil. Tanzilul kitab. Dialah yang menurunkan Al-Quran. Lagi, sakinah. Dialah yang menurunkan sakinah. Perkataan-perkataan yang baik, Allah gunakan perkataan nazala, turun. Tetapi perkataan yang tak baik, Allah gunakan ihbit. Dia tak kata dekat iblis, turun kamu, anzil ya iblis. Dia tak sebut ihbit, dia kata turun kamu.
Nampak tak tuan-tuan? Allah gunakan dua perkataan nak gambarkan satu perkataan yang baik dan satu lagi keadaan yang tidak baik. Sakinah termasuk dalam perkataan yang baik. Allah turunkan hujan daripada langit. Allah turunkan Al-Quran kepada kamu. Allah berikan rahmat kepada kamu. Allah turunkan sakinah pada kamu. Maknanya tuan-tuan, sakinah ni satu benda yang baik. Macam mana baiknya Al-Quran, dia yang turunkan. Macam mana baiknya hujan, dia yang turunkan. Allah Ta'ala sebut tuan-tuan, hujan tu benda baik, tapi kita tak mau hujan. Berapa banyak ayat dalam Quran tentang hujan. Ada orang yang marah bila hujan turun. Habis basah, hujan turun. Hei, bunyi dia. Nampak? Kalau dia berniaga, hujan pula turun. Semalam orang tak berniaga, tak ada hujan. Malam ni ada berniaga, hujan pula. Hei lagi dia. Bila dia balik, dia kena hujan. Mandi cepat kan demam tau, hujan. Hei, hujan ni jahat ke? Hujan ni jahat ke? Hujan tak jahat tuan-tuan. Hujan tu baik. Liyutahhirakum bih. Hujan itu untuk membersihkan kamu. Wa yuzhiba ankum rijzas syaitan. Hujan itu menghapuskan gangguan syaitan. Wa liyarbita ala qulubikum. Menetapkan hati kamu. Wa yuthabbita bihil aqdam. Dan meneguhkan pendirian kamu. Subhanallah. Allah Ta'ala sebut tentang 4 kelebihan hujan. Apa dia? Bila Allah turunkan hujan daripada langit. Yanzilu minas sama'i ma'a liyutahhirakum bih. Dialah yang menurunkan hujan daripada langit untuk membersihkan kamu. Bila kita faham tuan-tuan, hujan dia mampu membersihkan kita. Hujan dia boleh menghilangkan penyakit kita. Habis tu ustaz, bila saya kena hujan, saya demam. Bukan salah hujan, salah abang. Dalam abang tu ada banyak penyakit. Pergi jumpa doktor, tengok penyakit apa. Orang sihat kena hujan tak demam. Orang sihat kalau kena hujan tak sakit. Abang yang sakit, bukan hujan tu sakit. Allah sebut dia membersihkan kamu. Udara jadi bersih, pencemaran jadi bersih. Silat-silat hari bulan ni tuan-tuan, virus pun boleh bersih gamaknya dengan air hujan. Kita tak buat kajian tentang air hujan. Bila turun hujan buang, bila turun hujan buang, tadah pun tidak. Tadah pun tidak. Benda lain dia tadah, hujan dia tak tadah. Sedangkan kata Allah, hujan ni membersihkan kamu. Bersih daripada apa? Udara bersih, alam bersih, sungai bersih, pokok bersih, kita pun bersih. Minuman kita pun bersih. Tetapi pasal orang putih cakap jangan minum air hujan, dia ada asid, kilang banyak asid. Kau makan kan, badan kau ada asid, cari perut kau. Semua orang tak nak minum hujan sebab dengar cakap orang putih. Allah kata aku turunkan hujan nak bersihkan kau. Jadi tuan-tuan tolong buat kajian. Kok mana nak tahu kok coronavirus ni ubat dia air hujan ni. Yang duk pening kepala, apa vaksin. Kesian kita tengok orang yang duk cuci, orang yang duk bersih. Nurse, doktor, pekerja-pekerja kesihatan udah pakai baju macam angkasawan tuan-tuan. Susah hati kita tengok dia. Kadang-kadang tuan-tuan, petua dia cukup mudah. Sebab Allah kata ada dalam Quran, dialah yang menurunkan Al-Quran sebagai ubat dan rahmat. Bukankah benda tu disebut oleh Allah dalam Quran? Wa nunazzilu minal Quran. Dan dialah yang menurunkan Quran. Kamilah yang menurunkan Quran sebagai ubat. Syifa'un wa rahmah. Sebagai ubat dan rahmat. Sayang tuan-tuan, depan mata kita ada Quran, kita tak nampak. Atas kepala kita ada hujan, kita biarkan dia berlalu. Yang kedua kata Allah, dia menjadikan hujan untuk menghilangkan gangguan syaitan. Gangguan syaitan. Wa yudhiba ankum rijzas syaitan. Tuan-tuan, perubatan yang paling bagus ialah mandi air hujan. Tuan-tuan, di sini ada gangguan, ada sihir. Anak tuan-tuan tu tak tenang, jadi susah hati.
Jadi susah hati, putih cinta, putih tunang. Dia bertunang orang mana makcik? Tunang orang negro Ustaz. Oi. Apa tu? Negro yang balik kampung tinggal dia tu kota kanting itu yang putih. Tak tahu lah malam tak keluar rumah, siang tak keluar makan pun tidak. Ambil air hujan suruh dia mandi. Sebab Allah kata waliyarbita ala qulubikum. Air hujan itu menetapkan hati kamu, meneguhkan hati kamu, dan dia meneguhkan kedudukan kamu. Wa yuthabbita bihil aqdam, tulang belakang kamu, kaki kamu, kedudukan kamu akan teguh dengan hujan. Subhanallah. Sebab itu saya katakan tadi, bila Allah gunakan perkataan anzala, kamilah yang menurunkan, akulah yang menurunkan, kamilah yang menurunkan, maknanya tuan-tuan, benda tu sangat baik. Kenapa hari ini manusia jadi banyak masalah? Jawapan dia sebab dia tak dapat sakinah, dia tak dapat kebahagiaan. Kenapa dia tak dapat kebahagiaan? Bila tak dapat kebahagiaan, apa jadi? Rumah tangga bercerai. Kahwin 2 bulan, duit kenopi pun tak habis bayar, habis cerai lah. Duit wedding planner pun tak habis bayar lagi, bercerai. Kenapa? Tak bahagia. Datang masjid pun tak seronok. Sebab apa? Tak bahagia. Nak kata masjid tak ada aircon, 8 aircon. Dah lah aircon tu 8, kipas pasang lagi. Tapi kenapa rasa panas? Rasa tak tenang. Sebab apa? Apa lagi? Isteri ada, anak-anak ada, TV 3, kereta 3. Apa tak tenang kau? Tak tahu. Saya pun tak tahu sebab apa saya tak tenang Ustaz. Tapi saya tak boleh. Saya tak boleh Ustaz. Maka dia pun cari ketenangan. Pergi ke Langkawi. Tadi ada syarikat, 2 syarikat pelancongan telefon saya, nak minta buat kerja sama. Kenapa? Dia kata kami tak ada bisnes Ustaz, semua drop. Trip semua tak ada jual apa semua Ustaz. Pening kepala kami Ustaz. Habis tu apa saya boleh bantu pula? Saya penceramah je. Kita buat program bersama Ustaz. Habis. Dulu orang nak pergi melancong, sekarang semua duduk di rumah je tuan-tuan. Takut. Dulu rajin ke Langkawi nak tengok matahari terbenam. Dia kata Ustaz, bila kita tengok matahari terbenam cantik Ustaz. Cantik Ustaz. Saya tanya dekat dia, lepas matahari terbenam apa jadi? Gelap. Cantik tak? Tak cantik. Tahu. Manusia dia suka cari benda yang cantik tapi sekejap. Seronok cuma sekejap. Kadang-kadang manusia dia suka cari benda yang cantik tapi tak boleh dipegang. Benda yang cantik duk memuja pelangi, cantiknya, 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 pegang tak dapat. Tapi itulah yang manusia kejar. Dia tak mengejar kecantikan yang kekal abadi. Bagaimana Ustaz? Kenapa saya tak tenang? Saya ada segala-galanya. Nombor 1, semayang. 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 Tapi kadang tak semayang juga. Nampak? Mula-mula cakap semayang, tapi kadang-kadang tak semayang juga. Jawapan paling mudah, kenapa tak tenang? Kenapa hilang sakinah? Jawapannya sebab tak semayang. Nombor 1, kita harapkan menantu kita ni jaga anak kita. Tapi tiap-tiap hari anak telefon menangis. Anak telefon menangis. Kita tidur malam pun tak boleh. Begini suami isteri duk fikir, macam mana anak kita bang? Macam mana anak kita abang? Sebab apa? Awak pilih menantu hari itu, awak pilih sebab apa? Sebab dia kerja tetap, sok-sok ada, perkeso ada, perkosa pun ada Ustaz, pencin pun ada Ustaz. Oh, awak bukan pilih sebab agama. Tak adalah tanya pula kan. Tapi tengok kerja tetap lah kan. Kereta pula Honda okey lah kata dia. Kan awak nampak Honda, biar awak tak nampak Myvi. Awak cuma nampak yang material, awak tak nampak solat. Bukankah solat yang bagusnya solat? Tapi Ustaz, menantu saya semayang, anak saya cakap dia semayang, cuma tak cukup. Subuh lepas, maghrib sangkut. Sebab sangkut dekat jam. Sampai rumah pukul 9 Ustaz, memang terlepas maghrib. Tapi isyak buat, zuhur buat kat office,
Asar pun buat kat ofis, cuma subuh dengan maghrib ustaz. Tak cukup. Itulah nama dia sahun. Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Semayang tapi tak cukup koram. Itu makna an salatihim sahun. Janganlah tuan-tuan bayang pula qad aflahal mu'minun allazina fi salatihim khashi'un. Yang khashi'un Allah gunakan perkataan fi. Untuk sahun Allah gunakan perkataan an. Hari ni golongan hakikat, tarikat, makrifat semua ni tersilap fahamnya ni lah. Akhirnya terlipat, tak payah semayang. Inilah dia. Belajar tak nak, tafsir tak nak belajar, main belajar ikut suka akal. Berjayalah orang-orang yang berjaya. Telah berjayalah orang yang berjaya. Siapa dia? Orang yang berjaya. Orang yang di dalam semayang dia khusyuk. Aku tak khusyuk, aku tak payah semayang. Sebab apa kau tak payah semayang? Fawailul lil musallin. Binasalah, celakalah bagi orang yang semayang. Yang semayang mereka tu main-main. Nampak? Sebab tu aku tak semayang, aku tak khusyuk, tadi celaka. Jauh tu pakcik. Ayat pertama Allah gunakan perkataan fi solatihim khashi'un. Orang yang berjaya ialah orang yang di dalam sembahyang dia khusyuk. Maknanya khusyuk tu benda di dalam. Bila? Waktu sembahyang. Sebab itu Allah gunakan perkataan fi. Dalam sembahyang tu khusyuk. Allahu Akbar. Dia khusyuk sembahyang dia. Tangan tak bergerak. Bila tuan-tuan tak khusyuk sembahyang, sebelah ni pun tak khusyuk. Baru ni saya sembahyang dekat highway. Sembahyang maghrib. Saya duduk ujung sekali. Orang sebelah saya ni. Saat lagi dia ambil handphone, dia tengok, buh balik. Saya tak khusyuk tau. Oh, sepak saat lagi dia ni, Kang. Tak khusyuk saya. Dia duk kacau, saat lagi dia buat. Dia garu lagi. Dia tengok tangan kuku. Astaghfirullahalazim. Habis semayang maghrib, saya tak jamak sebab saya nak pergi typing je. Dia buat jamak pula. Saya tengok dia semayang. Saya tengok dia semayang macam tu. Aku nak tunggu habis semayang lagi aku nak tanya, hang ni orang apa? Nak semayang macam ni. Okey, soalan saya. Sah semayang saya? Sah tak semayang saya? Saya tak khusyuk sah tak? Sah. Syarat sah apa? Sah tak semayang? Sah, cuma pahala tak sempurna. Yang paling sempurna apa? Orang yang khusyuk dalam sembahyang dapat pahala lebih penuh. Sebab tu Allah kata qad aflaha. Untunglah orang yang sembahyang dia khusyuk. Orang yang sembahyang tak khusyuk, pahala dapat tapi tak penuh. Sah tak sembahyang? Sah. Sah. Tuan-tuan, kalau kata khusyuk tak sah, satu masjid ni tak khusyuk. Siapa yang khusyuk tadi? Habaq saya. Kena tu imam baca ayat panjang, silap mai. Aduh. Nampak? Tak khusyuk. Sebab itu, yang itu di dalam solat. Kalau kau tak khusyuk sekalipun, kau cubalah bagi khusyuk. Kalau tak boleh khusyuk, nak buat macam mana? Nak buat macam mana, tuan-tuan? Nombor satu. Tetapi perkataan sahun, Allah tak gunakan perkataan fi. Allah gunakan perkataan an. Antara. Pada. Daripadanya. An salatihim. Pada sembahyangnya. Daripadanya. Allah tak guna fi. Maksudnya apa? Dia sembahyang. Tapi sembahyang tak cukup. Sia-sia sembahyang dia. Saya buat ustaz. 4 waktu saya buat. Subuh memang saya kalah ustaz. Subuh memang saya surrender ustaz. Kenapa tak boleh bangun subuh? Saya berniaga tom yam ustaz. Pukul 3 pagi pun tak tutup lagi kan. Balik rumah pukul 5 tu memang entok lah ustaz. Walaupun kau buat 4 waktu, tapi 1 awak tinggal, habis. Itu nama dia sahun. Yang kedua, apa makna sahun? Semayang. Nun di hujung waktu. 8:30 baru semayang maghrib. Sebab tengok drama pukul 7.
Makcik duduk semayang maghrib pukul 8.30. Tengok drama. Suamiku sotong, isteriku udang. Habis pukul 8 tengok berita siapa pula jadi menteri besar ni, siapa pula, dia tunggu berita. 8.30 baru maghrib. Habis semayang maghrib, orang semayang isyak, bang isyak, azan isyak. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Allahu akbar, Allahu akbar. Ya Allah, baru semayang maghrib dan isyak. Allah nak kiamat dah, ya Allah. Cepat sungguh masa berlalu. Kepala otak hang masuk 7.29, hang semayang 8.29, hang kata masa berlalu dengan pantasnya. Patutlah tahun ini Ramadan akan datangnya dukhon, kata dia. Tak kena mengena. Orang yang cuai dalam semayang tadi sahun. Dia semayang di awal waktu dia tak buat. Lah waktu main-main, tidur dulu, main handphone dulu, tengok televisyen dulu. Ini maknanya sahun. Yang ini yang kata Allah, binasalah engkau ni semayang tak guna. Tak ada makna semayang kau. Sebab itu jiwa tak tenang. Kenapa jiwa tak tenang? Tadi saya cakap sebab tak solat. Nombor 2, kenapa jiwa tak tenang? Sebab bila kita semayang ni kita sia-siakan. Semayang di akhir waktu. Semayang ni main ala kadar. Tuan-tuan pernah tengok orang semayang pakai seluar Hawaii? Ini untuk Arab main Malaysia ni. Hak laki, isteri pakai purdah. Hak laki pakai seluar Hawaii main semayang dekat R&R. Dia kata, ustaz, lebih pada lutut. Memang lebih. Cuba hang rukuk. Cuba hang duduk di antara dua sujud. Nampak yang ni. Nampak paha ni. Dia mungkin mazhab lain kot ustaz. Tak apalah, mazhab dia punya pasal lah. Yang hang ikut dia pasal apa? Saya pun ikut mazhab dia. Nampaklah tuan-tuan. Bila nak jadi tenang ni tuan-tuan, kalau kita semayang ni sahun, jadi yang celaka semayang ni yang mana? Yang hak nombor 2, dia bukan maksud orang tak khusyuk. Macam mana nak jadi khusyuk hati kita? Pelan cubalah cari jalan. Sebab tu Nabi ajar pada kita macam mana cara nak khusyuk. Selesaikan dulu perkara dunia sebelum nak semayang. Setengah jam sebelum masuk waktu tu, tutup dah TV, dah mandi, dah zikir, dah duduk di masjid, dah semua dah. Ini macam mana nak khusyuk? Sambil nak semayang Jumaat, main WhatsApp dulu. Tengah tu imam baca khutbah, main WhatsApp dulu. Macam mana nak khusyuk? Tutuplah handphone tu. Tumpulah. Macam mana nak khusyuk? Makanan dah siap tapi tak makan. Nazir umum pula kepada semua jemaah, sila makan kurma sahaja, sebab jamuan iftar akan dimulakan selepas maghrib. Tolong makan kurma dan minum air sahaja ya. Tolong ya jemaah ya. Padahal nasi lauk semua dah hidang. Ayam masak rempah, ayam masak hitam, daging masak oren, semuanya ada belaka. Tuan-tuan main semayang maghrib, soalan dia khusyuk? Yang tak khusyuk belakang sekali. Baik aku duduk belakang. Habis salam keluar awal lambat lebur. Yang menyesal sah depan. Silap duduk kat depan, aduh. Ramailah pula malam ni, aduh. Yang paling khusyuk tu imam. Takkan dia orang tak simpan kat aku. Subhanallah. Sebab tu Nabi kata bagi clear lu. Yang mana nak kencing, yang mana nak berak, pergi tandas lu. Yang tahan kencing buat apa? Abang, pergilah kencing dulu, kan nak semayang. Tak apa, tahan, lepas maghrib kan aku kencing. Kena pula tu Imam Al-Hafiz. Satu muka, satu rakaat. Wa bansyiril. Sudah tuan-tuan. Air kencing dah hujung-hujung dah sekarang ni. Kan dah tangkau tu tak khusyuk dah semayang. Sebab tu selesaikan dulu, barulah khusyuk. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Yang ketiga, bagaimana kita nak dapat sakinah? Taatlah kepada Allah. Buat amalan baik, sembahyang cukup, tenang kita. Puasa cukup, tenang kita. Ni bulan Ramadan nanti kita nak bayar zakat fitrah, bayar. Awal-awal bayarlah. Besok, lusa janganlah. Kita dah masuk bulan Ramadan, bayar terus zakat. Tuan amil kita dah. Jangan duk tangguh. Pagi raya baru teringat.
Sampai ke masjid, duit pula tak bawa pula. Tu imam dah naik baca khutbah habis semua lah. Habis cerita lah. Pasal apa tak bayar awal-awal? Nanti tuan-tuan bayar zakat bulan Ramadan. Pi pejabat zakat ni, pusat zakat ni. Saya nak bayar zakat simpanan saya. Tuan-tuan bayar aja zakat. Tuan ambil tu baca doa ni, tuan-tuan rasa lapang. Lapang hati. Terima kasih tuan, terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Naik lift turun. Tengok orang sebelah pula dapat beg hamper pula pusat zakat. Dapat apa tu? Ni saya bayar zakat tadi. Dia orang bagi sagu hati, cenderah hati lah pula. Saya bayar juga pasal tak dapat. Sudah. Tak tenang balik tuan-tuan. La ilaha illallah. Orang lain dapat, dia tak dapat. Pegawai terlupa nak bagi. Dia punya maki bilik rumah tuan. Kita buat ibadat ni menjadikan kita tenang. Sonok tuan-tuan. Yang keempat, bagaimana nak dapatkan sakinah? Jangan buat maksiat. Jangan buat maksiat. Imam Ghazali kata, bila orang tanya pada dia, tuan, kenapa saya susah bangun malam, nak sembahyang malam? Macam mana cara nak mudahkan bangun malam? Jangan buat maksiat di siang hari. Kalau kau buat maksiat di siang hari, malam kau susah nak bangun beribadat. Jadi cuba kita tonton tengok, kenapa kita susah nak bangun sembahyang malam? Cek balik, pasal apa ya aku ni subuh selalu terlepas? Pasal apa aku ni berat nak sembahyang subuh? Azan pun dengar sampai ke rumah. Kenapa aku tarik selimut? Aku tutup muka, aku tak boleh bangun. Cuba tengok balik, siang tadi aku buat apa? Maksiat yang kita buat itulah tuan-tuan yang menghambat ketenangan dalam jiwa kita. Innal abda idza akhta'an khati'atan nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda. Hamba Allah ni, kata Nabi, bila dia buat satu benda dosa, Allah tutikkan noktah, titikkan dalam hati ni dengan titik-titik hitam. Bila hati dia dah jadi hitam berkarat tuan-tuan, habislah. Orang macam ni habis. Sebab tu kita kena cuci balik hati kita. Cuci balik, bersihkan balik hati kita ni dengan taubat, dengan kebaikan. Taubat ini Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Taqwa ini Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Ada kaitan ni tuan-tuan. Ada 3 darjat tentang taqwa ni. Allah Ta'ala sebutkan orang yang bertakwa dan orang yang beriman. Orang yang bertakwa dan orang yang beramal soleh, yang beramal. Dan kata Allah, orang yang bertakwa dan melakukan kebajikan. Bila sebut taubat, kesempurnaan taubat yang nak jadi amanu wa amilus salihat, ada 3 syarat. Pertama, bertakwalah daripada syirik kepada Allah. Nombor 1. Betul taubat bila engkau tak syirik pada Allah. Din, engkau dah tak tikam nombor dah sekarang, Din. Aku dah taubat. Sebab tak pernah kena pun. Buat apa aku tikam? Astaghfirullahalazim. Dia tikam sebab tak pernah kena. Dia fed up. Tapi kalau ada nombor bagus, insyaAllah lah. Itu belum taubat. Maka dia pun tak tikam nombor sebab kata dia taubat. Waktu dia angkat tangan, aku dah taubat. Aku tak nak lagi tikam. Haram, judi, innamal khamr wal maisir wal ansab. Itu semua haram, kata dia. Tengok-tengok dekat tangan dia, waktu dia angkat tangan, ada gelang. Din, gelang apa tu, Din? Dia tak ada apa. Aku dulu kena santau. Habis tu, jadi bomo santau tu kata, kena pakailah gelang ni sebagai pendinding. Atau kalau buang, kalau buang sakit lah balik. Maknanya kau masih syirik. Engkau beranggapan bahawa gelang ni boleh menyelesaikan masalah kau. Belum bertaubat. Orang bertaubat, dia takut pada Allah. Dalam masa yang sama, dia tak akan buat syirik pada Allah. Nombor 1. Nombor 2, kata Allah, orang yang bertakwa itu darjatnya apa? Tak melakukan amalan-amalan yang bid'ah. Oh, yang bertakwa dia tak buat benda-benda bid'ah. Yang bukan-bukan dia buat. Yang huru-hara dia buat. Yang ini soalan yang kedua ni tuan-tuan, orang yang
Dia tobat tapi dia masih lagi buat amalan yang bukan-bukan. Yang ketiga, tingkatan dia ialah dia bertakwa, dia bertaubat kepada Allah dengan syarat dia apa? Dia buat kebajikan. Ahsanu. Dia buat kebajikan. Itu nama sempurna taubat. Kita dah datang bulan Ramadan ni tuan-tuan. Kenapa tak buat kebajikan dalam bulan Ramadan? Tiap tahun masjid kita buat tadarus, dan tiap-tiap tahunlah kita tak masuk tadarus. Muka yang sama je masuk. Haji Dolah, Haji Mat, Haji Bidin, Pak Mat Tempe. Tahun ini kurang. Usil Lompor yang meninggal. Jom kita masuk ramai-ramai tadarus. Tapi ustaz, saya tak lancar. Tak apa, tak lancar pun tak apa. Duduk dengar. Baca. Saya dah masuk ustaz. Dia orang marah saya. Siapa marah? Geng yang lancar. Bila saya baca, dia orang tarik muka. Panjang. Falamma panjang 4 rakaat. Itu yang malam kedua ustaz, dia tengkingnya saya dengung. Saya iyalah tegur elok kan. Saya innal ladzina kafaru lah. Dimarah saya dengung. Atau malam ketiga ustaz, saya baca kat belakang lah. Dengan siapa? Seorang-seorang lah. Oh, senang ustaz baca seorang, tak ada siapa marah ustaz. Betul semua ustaz. Eloklah nama dia. Memang betul semua, tak ada siapa tegur. Itu bukan tadarus, tu terderah nama dia. Jomlah kita masuk tadarus. Buat kebajikan. Saya tak boleh tadarus ustaz. Saya tak lancar. Okey, pelan-pelan baca dengan isteri di rumah. Tapi apa kebaikan yang abang boleh buat? Saya nak sponsor majlis berbuka puasa. Berapa malam, Bek? 4 malam ustaz, 2 malam ustaz, 1 malam ustaz. Alhamdulillah, dapat pahala. Tapi saya dah jumpa berdahari, dia orang cakap penuh dah ustaz tiap-tiap malam. Kalau gitu, abang ambil 10 malam terakhir waktu sahur. Sponsorlah. Buat nasi biryani, nasi Arab. Lepas mayang tarawih umum, besok kita akan sahur bersama-sama selepas Qiyamul Lail. Jamuan malam besok chicken mandi. Sudah tuan-tuan, tak muat masjid kita. Sponsorlah sahur 10 malam terakhir. Ambil kebajikan. Jangan lepas langsung. Orang yang berbuat kebajikan ni tuan-tuan, dia akan senang hati dia. Kita sekarang kenapa tak tenang hati? Jawapan dia senang, sebab kita tak pernah buat baik. Tak pernah buat baik. Bukankah Allah Ta'ala sebut dalam Quran surah Ad-Duha, fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Dua benda ni kita jarang buat baik. Anak yatim, jangan kamu herdik mereka, marah mereka. Orang yang minta pada kamu, jangan kamu duk hina mereka, jangan kamu duk marah mereka. Jangan kamu sia-siakan anak yatim, jangan kamu herdik marah pada orang yang minta. Dua orang ni tuan-tuan, berapa ramai kita sia-siakan? Anak yatim. Kita hanya jaga anak yatim bulan puasa. Sibuk rumah anak yatim, penuh. Kami nak ajar rumah anak-anak yatim ni buka puasa di rumah kami lah. Minta maaf encik, penuh. Takkan satu malam pun tak ada. Penuh encik, penuh. Kalau encik nak, lagi 2 tahun. Ui, penuh. Ada orang yang sewa bas bawa budak-budak rumah anak yatim ke shopping mall. Okey, anak-anak semua, hari ni pakcik belanja, anak-anak belilah apa pun untuk pakaian raya, pakcik belanja. Tapi ingat, tak lebih RM20 seorang. Menang budak-budak tu. Songkok saja RM9.90. Oi, jangan sia-siakan, jangan abaikan anak-anak yatim. Sebab tu hati kita tak tenteram, kita tak peduli pun. Di kampung kita ada anak yatim, masjid kita ada tabung anak yatim, tak pernah masuk. Jiran anak yatim, tak pernah peduli. Allah tarik sakinah daripada kita. Bukankah Nabi kata usap rambut anak yatim saja pun dah dapat pahala? Itu yang datang jumpa saya. Sekolah saya ada 35 anak yatim. Dia kata, Ustaz, jiran saya sudah mati Ustaz. Innalillahi.
Ada anak yatim ustaz, kici-kici ustaz, kici-kici ustaz. Tolonglah ambil ustaz, letak sekolah ustaz. Kisian ustaz. Bolehlah, hantarlah. Mak dia macam mana? Mak dia saya ambil ustaz. Sedap. Anak saya ambil, mak dia ambil. Eloklah, tu nama dia pelaburan yang bijak, tuan-tuan. Alangkah bagusnya kalau kau ambil anak-anak dia sekali. Janganlah ambil mak dia saja. Saya ni tuan-tuan lahir tahun 72. Bapa saya meninggal tahun 73. Saya anak ketujuh dari 7 beradik. Kakak yang sulung 12, saya 8 bulan. Anak yatim 7 orang. Mak saya umur 40 tahun, kahwin dengan satu lelaki umur 30 tahun. Muda 10 tahun bapa tiri pada mak dia ambil. Dia ambil, bela pula kami 7 beranak, macamlah anak dia. Subhanallah. Jadi abang-abang yang mana rasa nak tambah ke, nak ganti yang mana dah tak ada, carilah anak yatim. Jangan duk cari anak-anak dara je. Tolong anak-anak yatim yang menenangkan hati kita. Yang kedua kata Allah, orang yang minta jangan duk herdik. Nak bagi, tak bagi sudah. Ini kadang-kadang kita marah. Apa ni minta-minta? Apa? Orang nak makan tak boleh. Dia minta tu waktu tengah makan sate tu. Elok nak makan dia minta. Encik, kami datang ni. Kau nampak aku cocok sate tu. Lari budak-budak jual bam tu. Nak bagi, tak bagi sudah. Pakcik nak makan. Nanti habis pakcik makan, datang ya. Pakcik dah bagi dah. Semalam dah bagi, hari ni kau bagi lagi. Jangan cakap menyakitkan hati dia. Nak bagi, tak bagi sudah. Okey, macam tadi saya sembahyang di mana? Sembahyang Jumaat. Dia pun bawa tabung, pakcik tu bawa tabung berjalan. Bagi, tak bagi sudah. Sembahyang Jumaat. Ada yang buat tidur. Okey. Kalaulah pakcik tu berhenti depan dia, lama pula tuan-tuan, tak bergerak lagi orang tua ni, kata dia. Allah, macam-macam hai tuan-tuan. Saya pernah jumpa satu orang, dia bawa tabung jalan tu, boleh berkomunikate pula. Waktu khutbah tengah bercakap, dia boleh komunikate. Ni 50, aku nak bagi RM5 je, bak balik 45. Sudah tuan-tuan. Depan saya, belakang saya tuan-tuan. Waktu khutbah tu. Yang budak kutip tu pula, dia OKU sikit. Habis dia round satu masjid, dia datang balik tuan-tuan. 45. Astaghfirullahalazim tuan-tuan. Waktu khutbah, habis mayang saya tanya Tok Imam, kenapa tak tegur Imam? Dia orang rosak habis kita ni. Tak ada dalam teks. Sudah tuan-tuan. Pening kepala kita tu, pulanglah. Sebab tu imam ni dia berkhutbah, bukan membaca khutbah. Bila membaca memang tak ada dalam teks ke? Bila berlakon, Mat, khutbah ni jangan bercakap. Sebab tu setengah masjid sekarang dia tak kutip dah waktu khutbah. Dia kutip selepas sembahyang Jumaat, dia kutip sebelum sembahyang khutbah, dia kutip. Waktu khutbah duduk diam-diam. Sebab kadang-kadang jadilah episod drama swasta macam tadi tuan-tuan. Pakat tu berkira belampai. Tak ke pening kepala kita tuan-tuan. Sebab itu saya minta pada tuan-tuan, kalau nak rasa tenang, sedekah. Sedekah ni menenangkan. Berapa banyak ayat sedekah dalam Quran. Allah Ta'ala sebut dalam surah Ar-Ra'd, ayat yang ke-22, 23, 24. Menenangkan jiwa tu sampai boleh masuk syurga tuan. Dan sekarang kita akan hampir sangat-sangat dah dengan Ramadan, bulan yang penuh dengan sedekah. Tuan-tuan nampak tak kipas angin? Okey. Tutup kipas angin ni, biar dalam 5 minit, kemudian buka balik. Kita duduk di bawah kipas. Bila buka saja tuan-tuan, angin tu akan terasa pada kita. Lajunya angin ni cepat kita terasa. Tuan-tuan tahu tak, Rasulullah bila datang bulan Ramadan, Rasulullah bersedekah lebih laju daripada angin yang bertiup.
Kenapa jadi macam itu? Saya cakap pada tuan-tuan, sedekah membersihkan hati. Sedekah itu membesarkan hati kita. Sedekah itu menjadikan hati kita ni tuan-tuan lembut. Sedekah itu menjadikan kita tenang. Sedekah ni menjadikan kita puas. Maka latihan yang paling cantik untuk bersedekah ialah Ramadan. Sedekahlah. Dia tekan tenang. Kita ada nazir, kita ada bendahari masjid, kita ada jawatan kuasa. Tanya, Tuan Haji, bil elektrik berapa? Saya nak bayar 2,000. Tak apa, tahun depan. Tahun depan terus tuan-tuan. Tadi bukan main semangat lagi. Tak boleh bayar 2,000, bagi RM20. RM20 darab dengan 100, selesai masalah. Bukankah Allah sebut mimma razaqnahum yunfiqun? Allah minta sikit je. Tapi kalau sikit, ramai-ramai bagi, cukup tak? Allah kata mimma, sikit. Bukan dia kata apa yang kami bagi, ma razaqna. Dia kata mimma, sikit saja. Tapi kalau pakat-pakat buat semua, clear. Tanya Tuan Haji, elektrik berapa? Masjid kita elektrik sejak pasal aircon ni dia lebih sikit lah. Senyum dari kita. Saya sponsor. Berapa? 5,000. Lagi 5 tahun kata dia. Saya pencen, saya bayar lah. Pasal apa? Kita buat tabung. Buat tabung saja. Seorang RM10. Jemaah kita ada 2,000. Seorang RM10 sebulan. 20,000. Clear. Kita buat tabung tuan-tuan. Berdaftar dengan bendahari. Tiap-tiap bulan selesai masalah. Transfer duit saya. Bank in transfer saja. Clear. RM10 daripada 2,000 jemaah. Tenang hati. 20,000 kita boleh dapat tuan-tuan sebulan. Selesai masalah kuliah. Selesai. Warga mas yang miskin selesai. Janda ibu tunggal kita boleh bantu. Anak yatim nak sambung belajar pun kita boleh bantu. Apa pun kita boleh bantu. Selain daripada kita duk harap tabung jemaat. Yang kita nak ialah sedekah. Sedekah itu saya cakap tadi menenangkan jiwa. Tuan-tuan, kita nak hampir dah dalam bulan Ramadan. Jom kita cari satu keluarga miskin yang susah dalam kampung kita. Bagi tahu dekat dia, Kak Leha, malam ni tak payah masak. Pukul 7 saya jemput Kak Leha datang buka puasa di rumah saya. Bawa semua anak-anak. Datang anak dia, datang Kak Leha janda ni. Makan Kak Leha. Buka baca doa semua, bukan. Habis makan tapau pula. Ni untuk sahur. Allah tuan-tuan. Apa Kak Leha akan cakap? Dia balik rumah, dia tadah tangan. Ya Allah. Ya Allah. Husin Lempoyang tu sedekah pada kami. Ya Allah. Panjangkanlah umurnya. Ya Allah. Panjangkanlah umur isterinya. Ya Allah. Murahkanlah rezeki mereka. Ya Allah. Yang kita nak ialah doa. Doa itulah yang tenang. Kita bukan minta dia nak balas pada kita. Kita bagi dekat dia mangkuk tingkat. Ambillah Kak Leha ni masak, tak payah masak dah sahur kan. Ada 4 lauk, masak. Ni nanti besok pulangkan balik mangkuk tu ya. Kalau boleh balas lah. Ada kita minta tuan. Kita tak minta balasan. Yang kita nak satu je dalam hati kita. Dia tolong doa pada aku pun syukur. Kenapa kita tengok orang ni murah rezeki? Kenapa kita tengok keluarga dia bahagia? Anak-anak dia sejahtera? Dia pun tenang saja? Jawapan dia mudah. Dia banyak tolong orang. Dan Allah bagikan ketenangan. Dan yang terakhir tuan-tuan. Cuba tengok muka Tok Imam. Cuba tengok muka Tok Siap. Cuba tengok muka Tok Bilal. Apa yang tuan-tuan nampak dengan mereka ni? Cuba tengok orang yang duduk di saf yang pertama, tiap-tiap waktu datang sembahyang berjemaah. Saya kalau tengok dia orang ni tuan-tuan, saya tengok tenang. Tok Bilal tu relax. Ambulans lalu ke apa tak lalu, dia kerja dia bang je tuan-tuan. Orang yang paling tenang. Cuba tengok Tok Siap. Tok Siap tenang. Nyanda kat dinding. Nyanda dinding dengar ceramah. Saat lagi semua kita balik, Tok Siap belum balik. Dia paling lewat balik. Dia buka baju Melayu dia, sangkut kat paku.
Buka kain pelikat, sangkut kat paku. Tinggal boxer je, duk basuh pinggan. Tenang nak hidup dia. Apa rahsia tenangnya ahli-ahli masjid ni? Apa rahsia? Mereka solat berjemaah. Mereka jadikan masjid ini kecintaan mereka. Sebab tu tuan-tuan akan nampak ketenangan. Saya kalau jumpa tu imam 20 tahun, 30 tahun, 15 tahun jadi imam, apa saya minta? Imam, tolong doa untuk saya. Bilal, tolong doa untuk saya. Siap, tolong doa untuk saya. Sebab mereka lah orang yang paling awal semayang. Mereka lah yang menjadikan semayang fardu berjemaah di masjid kita ni menyelamatkan seluruh kampung kita daripada dosa. Dengan sebab mereka semayang berjemaah, maka Allah takdirkan pada mereka, Allah turunkan sakinah pada mereka. Kalau tuan-tuan nak rasa sakinah, inilah tempat dia. Di manakah aku mencari sakinah? Inilah tempat dia. Masjid. Bukan kedai karaoke. Bukan tempat golf. Golf ni untuk sukan. Bukan kedai tom yam, bukan kedai nasi kandar duk tengok Liverpool. Menang tak apa kalau kalah. Bukan, di sini. Di sinilah tuan-tuan. Dan untunglah tuan-tuan, tuan-tuan ini menjadi ahli masjid. Ambil wudu, Allah hapuskan dosa. Berjalan masuk dalam masjid, setiap langkah naik darjat. Tuan-tuan semayang, malaikat amin sama-sama. Subhanallah. Apa yang tuan-tuan amin, malaikat amin. Tuan-tuan doa, malaikat amin. Tuan-tuan semayang, malaikat amin. Jadi tuan-tuan, kalau nak rasa sakinah, jom kita imarahkan masjid. Sebab Allah Ta'ala sebut, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya minta maaf, saya nak habis awal sebab saya ada rakaman TV di Astro. Tuan-tuan, sepatutnya pagi tadi ditunda pula jam 9.30 malam. Saya cadang nak habis pukul 12 malam ni, tapi Pak saya Astro minta paksa tunda daripada pagi tadi, sepatutnya pukul 9 sampai pukul 12, tukar pukul 9.30 sampai 12 malam baru habis rakaman rancangan baharu saya. Nama dia Al-Kazim. Ada 13 episod. Jadi insya-Allah tuan-tuan, saya minta maaf pada Nazir, minta maaf pada semua. Insya-Allah saya dah ceramah dah 30 tahun. Ini kali pertama saya datang sini. Jadi kalau nak jemput lagi 30 tahun daripada sekarang, insya-Allah. Minta maaf jika terkasar bahasa. Baik, untuk coronavirus ni ada dua doa yang saya nak ajar pada tuan-tuan. Tuan-tuan amalkanlah, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan perlindungan pada kita. Bila kita bercampur dengan orang, duduk dengan orang, baca doa aja. Baik, ikut saya baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahil azim min kulli syarri irqin na'arin wa min syarri harrin nar. Baik, doa ni kalau tuan-tuan dah rasa sesama, rasa demam, baca doa ni pada air, minum. Okey, tak penjelum dada tuan-tuan, kepala tuan-tuan dengan air, baca doa ni, ambil kain tuala basah tadi, pekuk. Itu doa kalau dah rasa demam. Okey, ini doa yang diajar. Nombor 2, doa nak mengelakkan terkenanya jangkitan. Mudah-mudahan Allah lindung kita. Ya, baik, ikut saya baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzu bikalimatillah at-tammah min kulli syarri ma khalaqa. Lagi sekali. A'udzu bikalimatillah at-tammah min kulli syarri ma khalaqa. Baik, mudah-mudahan Allah merahmati tuan-tuan. Bagi tuan-tuan yang nak bantu sekolah saya, Pusat Pendidikan Al-Barakah, tuan-tuan boleh ke gerai di belakang sana. Ada buku terbaharu saya yang bertajuk Besar Sangat ke Masalahnya tu. Buku ni nak menyelesaikan masalah banyak orang. Saya tuliskan buku ni
Dan kalau tuan-tuan nak petua-petua yang saya amalkan, doa-doa yang saya baca, tuan-tuan boleh dapatkan buku ni, sedekahlah. Ya, tuan-tuan beli buku ni, saya hadiahkan pada tuan-tuan air za'faran, dan sumbangan tuan-tuan dimasukkan pada sekolah saya, Pusat Pendidikan Al-Barakah. InsyaAllah tuan-tuan, kita jumpa lagi 30 tahun pada sekarang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay.